Kalau betul lah pegawai tu, EO tu ada dekat dalam balai bersama dengan kawan-kawan dia yang lain, jadi siapa yang ikut Pok Cik pergi dekat belakang tu tadi? Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, untuk video kali ini, Pika akan kongsikan lagi satu kisah seram yang dikongsikan oleh Pok Cik. Pok Cik ni sebenarnya dia pernah kongsikan dekat Pika dulu, cerita tentang kisah seram dekat RNR Part 2 tu kan. Dan kali ini, kisah seram ni pula berlaku dekat Pok Cik semasa Pok Cik bekerja sebagai sukarelawan polis dekat satu balai polis lama di sekitar Johor. Dan kejadian ni berlaku dekat kawasan stor barang kes tau. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Kisah dia bermula macam ni. Pok Cik ni dia pada masa tu selepas daripada dia tamat latihan dalam perkhidmatan ataupun LDP, Pok Cik ni pun ditempatkan dekat satu balai polis yang agak lama. Dan Pok Cik kata yang kenapa dia kata tempat tu lama, sebab selain daripada usang, sebenarnya balai polis tu katanya dah pun wujud mungkin sejak tahun 1960-an lagi. Jadi dekat sini korang boleh bayangkan lah kan keadaan balai polis lama ni dengan infrastruktur yang agak usang, lepas tu dengan facilities yang ada pun macam orang kata ala kadar je. Jadi pada malam kejadian, Pok Cik ni dia punya shift bermula pada pukul 11.45 malam sampai pukul 8 pagi. So seperti biasa, antara rutin yang selalu dia kena buat ialah dia kena buat RCJ. RCJ ni ialah Ronda Cegah Jenayah bersama dengan lagi seorang anggota regular. Selepas taklimat, diorang ni pun keluarlah kan, pergi meronda lah dekat kawasan di bawah pentadbiran balai polis tu lah. Dan mereka ni kebiasaannya memang diorang akan ronda dengan naik motor je lah. Sekitar jam 2 pagi, in charge Pok Cik ni dapat panggilan daripada EO ataupun Inquiry Officer supaya mereka ni balik semula ke balai. Jadi tanpa buang masa, mereka pun balik semulalah ke balai tu kan. Dan akan adalah seorang pegawai ni dekat sana yang akan semak. Dan lepas tu pegawai ni akan tanda dekat pocket book. Pocket book ni dia macam buku log anggota lah. Maksudnya apa yang diorang buat, apa semua kan. Jadi lepas tu pegawai tu pun akan beredar lah. Sebab pegawai tu kena pergilah dekat balai polis lain. Macam tu lah kot lebih kurang diorang punya skop kerja tu kan. Jadi selepas dah selesai tugas diorang tadi semua kan. Dan pegawai tu pun dah keluar. Jadi masa ni lah Pok Cik ni kata dia akan ambil peluang ni untuk pergi toilet. Yelah kan pukul 2-3 pagi macam tu. Dengan tadi kan pergi meronda naik motor, mestilah sejuk. Lepas tu pukul 2 pagi kan, kita kebiasaan memanglah mengantuk kan time macam tu. Jadi dia ambil lah peluang ni untuk pergi ke toilet. Lepas tu dia basuh muka, lepas tu pergilah toilet, pergi kencing ke apa kan. Dan masa ni disebabkan ada lagi baki masa tu, jadi dia pun nak isap rokok. Lepas Pok Cik ni elok je keluar daripada toilet, sekali ada seorang inquiry officer ataupun pegawai yang biasa dekat meja tu kan. Pegawai ni, EO ni, dia tegur Pok Cik tu tau. Dia tanya, Encik Man ada torchlight tak? Jadi Pok Cik ni kan kerja dia memang meronda, jadi mestilah dia akan ada torchlight, betul tak? Berbanding dengan EO ataupun inquiry officer tu yang mana kerja dia biasa duduk dekat meja kan, jadi mungkinlah tak ada torchlight. Betul tak? Jadi pegawai ni pun minta Pok Cik tu untuk temankan dia pergi dekat store yang menyimpan barang-barang kes tau. Jadi tanpa berlengah, Pok Cik ni pun pergilah ikut pegawai ni tadi pergi dekat store tu. Kata Pok Cik ni, store tu sebenarnya memang dia punya kedudukan agak ke belakang sikit. Memang jauh lah daripada balai utama ni. Sebab jarak dia daripada balai utama ke store belakang tu adalah lebih kurang 50 meter macam tu. Kalau diikutkan Pok Cik ni, sebenarnya keadaan dekat belakang tu memang sangat-sangat seram. Sebab dia macam suram. Lepas tu kan pada masa tu waktu malam kan, tengah malam pukul 2 pagi macam tu. Jadi lebih lagi lah menakutkan dia punya keadaan tu. Sebab lagipun cahaya lampu pun ada macam sama-sama gitu je. Jadi sebab itulah dia orang kena pergi ke sana dan dia orang perlukan torchlight. Sebab
Kalau tak ada torchlight tu memang orang kata mungkin tak nampak kot jalan. Korang boleh bayangkan kan keadaan pada masa tu. Lagi satu, apa yang buatkan keadaan lagi menakutkan ialah bila pada waktu malam, kebiasaannya akan ada 4 orang je anggota yang akan bertugas. 2 inquiry officer dan 2 lagi pula adalah RCJ yang pergi meronda apa semua tu. Ikutkan Pok Cik, memanglah dia takut juga kan nak pergi belakang tu, tapi disebabkan oleh pegawai EO tu yang minta tolong untuk temankan pergi ke belakang sebab nak suruh pinjam torchlight tu kan. Jadi dia pun memberanikan diri lah, follow je kan EO tu sampai ke belakang. Lepas tu pada masa tu dia try lah untuk suluh-suluh juga sekeliling kan, sebab katanya kalau contohlah dia ternampak hantu, dia nak terus lari. Ni kata Pak Cik tu tadi lah, Pok Cik tu. So bila diorang ni pun jalan kan, akhirnya diorang pun sampailah dekat depan store tu. Dan kata dia store ni sebenarnya tak besar pun, saiz dia dalam 12x12 macam tu je. Okay, cuma dekat dalam store ni ada banyak barang-barang penting lah. Yelah, store barang kes kan. Ada yang dia kata ada pedang samurai, lepas tu ada tali orang guna untuk gantung diri. Lepas tu ada juga barang macam parang ke yang bekas orang buat gaduh, barang-barang kes tikam apa semua tu kan. Lepas tu ada macam kes orang gunakan barang tu untuk pecah rumah. Dan lagi satu ada juga komputer, macam komputer mesin judi kan. So korang boleh faham lah kan, tempat tu dah lah seram, lepas tu tersorok ke belakang pula. Dan lagi satu, barang-barang yang ada dekat dalam tu pula ada yang macam tali gantung orang yang bunuh diri semua kan. Jadi lagilah benda tu membuatkan store tu lagi menakutkan, betul tak? So sebenarnya tujuan EO tu tadi nak pergi ke belakang sebab katanya dia nak ambil section diary. Mungkin ada satu macam report dia orang lah kot. Okay, sorry lah Pika tak berapa nak faham sangat. Cuma ialah mungkin macam buku log gitulah kot, diary kan. So EO ni dia nak cari yang tu lah. So bila dia orang duk cari, sekali EO ni pun cakap, ni dia. Maksudnya dia dah jumpa kan. Jadi lepas tu dia pun keluarkanlah buku tu. Katanya buku tu warna biru cair dan masih lagi dekat dalam satu kotak ni. Lepas tu EO ni pun hulurkanlah buku tu dekat Pok Cik ni. Sambil pada masa yang sama, lepas dia hulur buku tu dekat Pok Cik, dia pun macam kibas-kibas badan dia sebab macam ada habuk ya kan. Kawasan yang tak selalu orang pergi, mestilah kawasan tu agak berdebu, penuh dengan habuk semua macam tu kan. Lepas tu EO ni pun cakaplah dekat Pok Cik ni, Cik Man keluarlah dulu, saya nak isap rokok. Jadi Cik Man ni ataupun Pok Cik ni pun pergilah berjalan kan, sambil pegang buku section diary tu. Dia pun pergi jalan ke depan kan. Duduk jalan-jalan, dia tengoklah lampu dekat sekeliling sama-sama kan. Sampailah dia pun masuklah ke dalam balai. Dan Pok Cik ni pun cakap lah, masa on the way dia nak pergi daripada store ke dalam balai tu, balai utama tu, dia tak tolehlah ke belakang sebab dia kan tadi EO tu suruh dia jalan dulu kan, sebab EO dia tu nak merokok dekat belakang, betul tak? Jadi dia punya dia just expect yang orang tu akan adalah dekat belakang dia, betul tak? Tapi yang mengejutkan Pok Cik ni ialah bila dia masuk je dekat dalam balai tu, dia jadi terus terkaku tau, dia tergamam sebab dia nampak EO yang tadi elok pergi ke store dekat belakang dengan Pok Cik ni kan. EO tu tengah duduk berborak dengan orang tau, orang lain dekat sofa dekat dalam balai tu. Jadi dia macam pelik lah, tadi EO ni yang follow aku pergi dekat store belakang, kenapa pula dia ada dekat atas sofa tengah sembang, macam tak ada apa-apa berlaku pun. Faham tak? Lagi satu, dia fikir logik, takkanlah EO tu berlari sebab laluan yang dia gunakan tu adalah laluan yang paling dekat. Mustahil lah EO tu berlari dekat belakang kan, semata-mata nak prank dia, betul tak? Lagipun kalau contoh betul prank dengan larian macam tu, nak lagi laju daripada Pok Cik ni, mestilah EO tu akan nampak macam orang kata nafas tu cungap-cungap. Dia berlari kan, tapi EO ni nampak macam relax je. Lepas tu orang-orang yang ada dekat dalam balai tu pun tegurlah Pok Cik ni sebab Pok Cik tu macam tergamam tengok gitu kan. Mestilah pelik, betul tak? Jadi dengan langkah longline, Pok Cik ni pun pergilah berjalan, pergi dekat sofa tu kan, join lah grup yang tengah duduk sembang dekat dalam balai tu. Lepas tu dia pun hulurlah buku yang ada dekat tangan dia tadi, yang dia ambil dekat store tu, dia bagilah dekat pegawai EO tu kan. Lepas tu orang tu tanya dia balik, Cik Man kenapa bagi buku ni dekat dia kan? Lepas tu dia cakap lah, Pok Cik ni cakap lah, bukan cik ke tadi yang ikut saya ke belakang pergi dekat store, lepas tu minta cari buku ni apa semua kan. Lepas tu orang tu pun, dia cakap, pegawai dia tadi, dia cakap lah dekat Pok Cik ni, mana ada, dia daripada tadi dia duduk sembang dengan yang lain dekat dalam balai tu. Maksudnya dia orang 3 orang tu ada dekat situ je. Dia orang tak pergi pun dekat belakang. Jadi
Diorang ni pula ingat yang Pok Cik ni macam tertidur ke dekat belakang kan. Jadi diorang malas nak ganggu, betul tak? So Pok Cik ni pun kalau betul lah pegawai tu, EO tu ada dekat dalam balai bersama dengan kawan-kawan dia yang lain, jadi siapa yang ikut Pok Cik pergi dekat belakang tu tadi? Lepas tu kenapa dia nak benda buku yang dah lama tu? Faham tak? Jadi bila Pok Cik ni tanyalah kan, yang ada dekat situ memang semua cakap, ya EO ni daripada tadi duduk sini sembang dengan dia orang. EO ni tak pergi mana-mana pun. Masa itulah Pok Cik ni dia kata yang dia punya langkah tu makin lama makin longlai. Dia rasa macam nak demam, rasa macam dah tak larat. Yelah kalau korang berada dekat situasi macam ni, bila fikir balik kan, siapa yang sebenarnya yang menyamar jadi EO tu tadi? No wonder lah dia suruh Pok Cik ni jalan dulu ke depan. Sebab rupanya dia dah tak ada dah kat belakang. Cuma pelik lah, kenapa benda tu nak buku tu. Tapi pada masa tu anggota yang lain tu pun bangunlah. Dia orang pergilah check sebab takut ni lah, takut ada orang yang menceroboh dekat kawasan balai, lepas tu nak something daripada store barang kes tu pula kan. Jadi dia orang pergilah check, tengok ada orang ke tak. Tapi memang tak ada orang pun. So Pok Cik ni pada masa tu memang dia dah rasa tak serat hati dan dia rasa yang badan dia memang dah nak demam terkejut. Jadi pada malam tu dia orang pun suruhlah Pok Cik ni berehat. Jadi seorang je lah yang pergi meronda pada malam tu. Dan Pok Cik ni pula kena rehatkan diri. Sebab lepas pada kejadian tu memang dia demam tau. Selain tu juga dia orang selalulah bagi tahu sebenarnya bukan Pok Cik seorang je yang pernah kena macam tu. Sebab banyak lagi pegawai lain yang pernah kongsikan kisah-kisah seram yang ada dekat balai polis lama tu. Cuma Pok Cik ni kata dia tak adalah nak ambil pot sangat benda-benda macam tu, betul tak? Tapi dia tak expect lah benda seram tu berlaku dekat dia pada malam tu. So, apa pandangan korang tentang kisah kali ni? Pernah tak korang terjumpa something yang menyerupai kawan korang? Kalau macam Pika, dulu pernah. Pika ternampak abah Pika sendiri turun tangga. Tapi bila pergi dekat dapur, tak ada. Apakah benda itu? Jika korang pernah mengalami benda tu, boleh kongsikan dekat Pika di komen di bawah. Okay, so apapun jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang subscribe, support Pika Storyteller channel. Dan tekan juga butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller channel. So, itu saja video Pika kali ini. See you in my next video. So, see you soon. Bye.